webinar kita pada malam ini. Melayang serindik di atas pematang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Selamat datang sekali lagi diucapkan kepada para hadirin ke webinar kita pada malam ini iaitu remaja dan pendidikan seks. Bagi menyempurnakan webinar kita pada malam ini, saya ingin menjemput saudara Iqbal Hakimi untuk membacakan doa. Kita mulakan majlis kita dengan umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahillazi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yasba'una syakiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma arzuqna najah fi kulli imtihan bitafawuq waj'alna minan najihin wal faizin wa rasyidin fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan buat saudara Iqbal Hakimi atas doa yang diketuai. Sebelum kita memulakan webinar pada malam ini, saya ingin memperkenalkan barisan panel yang akan membincangkan berkenaan topik kita pada malam ini iaitu remaja dan pendidikan seks. Bersama saya 3 orang panel yang hebat-hebat belaka pada saya. Panel yang pertama ialah Puteri Husna Minani binti Abdul Sani, merupakan anak kelahiran Terengganu yang juga merupakan pelajar yang penerima beasiswa kanan UKM. Manakala panel kedua pula adalah Siti Nomaisara binti Rahimi, merupakan pelajar anugerah Dekan Fakulti Pendidikan yang juga aktif dalam sukan hoki. Dan panel terakhir kita ialah Azhana Awanis binti Abdul Raji, merupakan atlet harapan UKM dalam sukan bola baling. Apa khabar semua panel? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Okey, buat pengetahuan semua, webinar kita pada malam ini akan membincangkan tentang remaja dan pendidikan seks. Para hadirin sekalian, seksualiti remaja adalah merupakan tahap pengembangan manusia di mana remaja mengalami dan meneroka perasaan seksual. Minat terhadap seksualiti mereka meningkat semasa mereka remaja. Bermulanya akil balik dan ada segelintir daripada mereka yang menjadikan seks ini merupakan aspek penting dalam kehidupan mereka. Melalui perkara ini maka wujudlah pendidikan seks seperti yang kita lihat sekarang sudah menjadi salah satu silibus di sekolah. Namun saya yakin remaja tidak terlalu memberi perhatian sepenuhnya dan ada antara mereka yang berasa malu untuk memahami perkara ini. Justru itu kami mengadakan webinar ini khas buat remaja di luar sana yang ingin mengetahui perkara ini lebih mendalam. Saya yakin rata-rata yang menyertai webinar pada malam ini adalah merupakan golongan remaja. Justru itu panel-panel akan membincangkan topik penting yang perlu remaja tahu, apa itu pendidikan seks. Okey, menurut tinjauan seks sejagat Durex yang membabitkan 350,000 responden dari 41 negara, kajian ini menunjukkan individu melakukan hubungan seks buat pertama kali adalah merupakan remaja yang berumur lingkungan antara 16 tahun ke 20 tahun atau peraturnya usianya dalam 17 tahun. Dan terdapat banyak juga kajian yang menyatakan bahawa remaja menyedari seks dan mengambil bahagian dalam seks pada usia yang lebih muda, di mana pada pendapat saya itu tidak sepatutnya berlaku. Oleh itu, perbincangan webinar kita pada malam ini akan dimulakan dengan isu-isu seksualiti dalam kalangan remaja dan serta faktor yang mempengaruhi remaja itu sendiri untuk terlibat dalam masalah sosial ini. Isu-isu ini akan dibentangkan oleh Puteri Husna Minani. Silakan Puteri Husna Minani. Boleh dengar ke suara saya?
Boleh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari pengerusi Adani Izlin. Saya akan membincangkan tentang isu-isu kes-kes seksualiti dan juga faktor-faktor yang menyebabkan remaja terlibat dengan aktiviti seksual. Remaja pada hari ini bakal menerajui pucuk pimpinan negara pada masa hadapan dan merupakan aset modal insan negara bak kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Namun begitu, malangnya dalam proses menongkah arus globalisasi yang pantas bergerak bagai belut di ketil ekor ini, keruntuhan akhlak remaja semakin membimbangkan sejak akhir-akhir ini. Salah satu masalah sosial yang kian merebak dalam kalangan remaja ialah aktiviti seksual seperti yang dikupas oleh saudari pengerusi sebentar tadi, dan isu ini boleh dikatakan sebagai isu sensitif dan sering diperkatakan dalam kalangan masyarakat di Malaysia yang sesuai untuk dijadikan sebagai topik bincangan kita pada hari ini. Jadi saya akan memulakan sesi webinar hari ini dengan memberikan sedikit pendedahan berkaitan remaja dan pendidikan seks yang merangkumi isu-isu seksualiti, kes-kes jenayah seksual dan faktor-faktor yang mempengaruhi remaja dalam masalah sosial ini. Untuk makluman hadirin sekalian, saya bukanlah orang yang pakar untuk membincangkan perihal remaja dan seksualiti. Ini sekadar perkongsian informasi dan maklumat bagi menunjukkan kebaikan pendidikan seks untuk remaja sekalian. Isu pertama yang akan saya kongsikan adalah berkenaan pembuangan bayi. Kes pembuangan bayi di Malaysia, terutamanya dalam kalangan remaja, masih berleluasa walaupun kita sudah memasuki tahun 2021. Menurut Irwan Syafrizan Ismail 2019, kawasan tertinggi berlaku kes pembuangan bayi bagi tempoh 2010 hingga 2018 adalah di kawasan perumahan dengan 266 kes di sekitar tandas dan tempat pembuangan sampah. Ini adalah tempat-tempat yang difikirkan selamat tanpa pengetahuan daripada orang sekeliling, terutamanya jiran tetangga. Kes pembuangan bayi ini wujud disebabkan para remaja berfikiran singkat sehingga mereka sanggup melakukan perkara di luar jangkaan seperti ini. Walaupun mereka tahu ia adalah di luar kerelaan hatinya sendiri. Personally, saya merasakan mereka seolah-olah mencari jalan penyelesaian yang paling mudah demi menjaga maruah diri, keluarga dan masyarakat. Hadirin sekalian, selain itu, isu pergaulan seks bebas juga berkait rapat sebenarnya dengan remaja, kerana mereka ini adalah golongan yang ingin mencuba sesuatu yang baru. Macam perasaan ingin tahu tentang sesuatu perkara itu menebal dalam diri masing-masing. Sama juga macam kita, di peringkat remaja, mereka mengalami perkembangan fizikal dan emosi yang sangat ketara berbanding di peringkat kanak-kanak. Waktu inilah merupakan titik permulaan kepada setiap remaja yang mempunyai kemahuan untuk merasai kebebasan. Kebebasan yang dimaksudkan adalah dari aspek fizikal dan emosi yang mana remaja tidak mahu dikongkong pergerakannya serta pemikirannya. Kemahuan sedemikian seringkali menjadi punca remaja mudah terpengaruh dengan pergaulan bebas yang akhirnya mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri. Pergaulan bebas yang dimaksudkan oleh saya adalah pergaulan dengan individu berlainan jantina yang mana ia mengundang kepada pengamalan seks bebas. Seks bebas ini akan terjadi apabila remaja sudah terbiasa dengan rutin harian yang sosial seperti bebas ke pusat-pusat hiburan, ke kelab malam, mengikuti majlis-majlis tertutup, mengadakan parti-parti dan aktiviti-aktiviti ini yang akan memberikan impak negatif kepada individu tersebut. Apa yang lebih mengejutkan, mereka melakukan secara suka-suka dengan berganti-ganti pasangan ataupun terms yang lebih sesuai juga ialah one night stand. Ia macam dah jadi kebiasaan remaja-remaja zaman kini. Pengamalan seks bebas ini boleh memberi kesan kepada sistem reproduktif sama ada perempuan maupun lelaki pada masa akan datang tanpa disedari oleh mereka. Apa yang difikirkan dalam apa yang terlintas di fikiran mereka hanyalah keseronokan semata-mata.
Apabila sudah terbiasa, ia sukar untuk dibendung dan remaja tersebut boleh membuat perkara di luar kotak pemikiran kita. Contohnya, penglibatan dalam aktiviti pelacuran dan kehamilan luar nikah yang mana kedua-duanya merupakan topik ataupun isu hangat dalam remaja dan pendidikan seks ini. Okey, seterusnya remaja juga terlibat dengan kes-kes rogol dan ini adalah yang dikategorikan sebagai aktiviti seksual dan menjadi semakin serius saban tahun. Pergaulan bebas dan akses yang cukup mudah untuk mendapatkan bahan lucah di internet dikenal pasti antara punca utama peningkatan kes rogol dalam kalangan remaja termasuk pelajar. Okey, saya ingin kongsikan satu kes yang melibatkan 5 remaja lelaki dan 3 daripadanya adalah remaja bawah umur. Ini merupakan kes rogol yang dilakukan secara berkumpulan. Can you imagine the situation? Remaja berkenaan berumur di antara 15 ke 19 tahun. Macam mana dia orang boleh fikir nak buat perkara-perkara macam ni? Macam mana boleh nak buat kes macam mana dia boleh terfikir nak merogol anak gadis orang lain? It's getting worse day by day. Kes seperti ini tidak lagi tampak remeh kerana melibatkan maruah anak gadis yang terkesan akibat dari perbuatan yang tidak bertanggungjawab oleh remaja-remaja berkenaan. Jadi saya merasakan isu-isu seksualiti yang melibatkan remaja ini boleh dikatakan tidak terkawal dan semakin serius dan seharusnya dibendung. Dengan adanya pendidikan seks, insya-Allah kita boleh kurangkan kes ataupun jenayah seksual dalam kalangan remaja. Dan di slide seterusnya ni ini adalah kompilasi kes-kes yang saya rasa ini merupakan kes-kes jenayah seksual yang melibatkan remaja. Kalau kita dapat lihat, bahannya seks bebas, gugur janin cukup sifat, 763 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual, 90% mangsa rogol gadis bawah umur, parti liar, siswa-siswi, dan juga yang terbaru adalah guru. Ia melibatkan seorang guru yang membuat pendedahan seksual secara tidak betul ataupun tidak tepat cara yang digunakan. Seolah-olah menggalakkan pelajar-pelajar tersebut untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti seksual ini. Okey, apabila terjadinya kes-kes jenayah seksual ataupun aktiviti seksual, semestinya ada faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kes sedemikian. Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya masalah seksual dalam kalangan remaja berkait rapat dengan faktor dalaman dan faktor luaran yang mendorong kepada aktiviti seks yang tidak sihat. Bagi diri sendiri, remaja itu seolah-olah menggalakkan, tidak tanpa rasa bersalah untuk melibatkan diri dengan gejala seksual apabila dia suka berfoya-foya dan jadikan tekanan ataupun stres sebagai satu alasan utama. Situasi seperti ini sering berlaku apabila remaja atau individu tersebut mempunyai masalah keluarga, bergaduh atau bertelingkah dengan sahabat baik, mempunyai tekanan kerja yang terlalu banyak dan sebagainya. Selain daripada itu, pengaruh dari rakan sebaya juga faktor kedua yang membolehkan individu tersebut terlibat dengan gejala seksual. Bab kata pepatah, sahabat baik umpama pantulan cermin. Jika baik dia baiklah kita, jika buruk maka buruklah kita. Hal ini disebabkan rakan sebaya adalah golongan kedua selepas ibu bapa dan keluarga, jadi banyak masa yang diluangkan bersama. Mereka dan tidak salah sekiranya personaliti dan perwatakan remaja seakan-akan sama dengan sahabatnya. Hadirin dan hadirat sekalian, faktor yang seterusnya ialah perkembangan teknologi. Okey, perkembangan teknologi ni sangat penting kepada sesebuah negara kerana teknologi yang dimiliki oleh sesebuah negara melambangkan tahap kemajuan yang dimiliki. Namun, penggunaan teknologi yang tidak terkawal turut membawa implikasi negatif.
Lebih-lebih lagi kepada golongan muda belia yang mudah terpengaruh dengan apa yang dilihat di internet, sama ada baik maupun tidak baik. Seperti yang sedia maklum, apa yang dipaparkan di internet itu tidak ditapis dan ada setengah rancangan atau video atau iklan yang berunsurkan keganasan dan tidak bermoral sehingga boleh menyebabkan jiwa mereka menjadi keras, kasar dan yang akhirnya akan beri impak negatif pada masa akan datang. Oleh itu tidak hairanlah sekiranya golongan remaja kini terjebak dengan ketagihan pornografi. Pornografi yang memudahkan mereka untuk menyimpan gambar, video dan tulisan berunsurkan seks tanpa dikesan oleh sesiapa terutama ibu bapa mereka. Ada juga di internet yang memberikan langkah-langkah untuk melaksanakan perbuatan seks atau aktiviti seksual ni. Step by step dia ajar. So remaja apabila dia tengok perkara-perkara macam ni dia mudah sangat terjebak, terpengaruh. Oleh hal yang demikian, tidak salah lagi bahawa media dan perkembangan teknologi tersenarai dalam faktor penglibatan remaja dalam gejala seksual yang tidak sihat. Selain daripada itu, saya bukanlah nak salahkan ibu bapa. Tapi ibu bapa juga haruslah memainkan peranan yang penting. Kurang didikan agama dari ibu bapa juga merupakan salah satu faktor punca remaja terlibat dengan gejala seksual. Ada ibu bapa yang sibuk bekerja sehingga tiada masa untuk diluangkan bersama anak-anak dan akhirnya menyebabkan mereka terasa dipinggirkan atau terabai. Justru anak-anak tidak ada halangan untuk melakukan apa yang mereka fikirkan betul kerana ibu bapa seolah-olah mengambil enteng berkenaan tingkah laku anak-anak mereka. Akhir sekali, mestilah faktor persekitaran. Faktor persekitaran juga boleh menjadi faktor persekitaran juga boleh menyebabkan mereka untuk melibatkan diri ke kancah pergaulan bebas dan aktiviti seksual seperti mudah untuk mendapatkan bahan-bahan doca di pasaran, pusat sosial atau hiburan interaktif dan sebagainya. Jadi saya merasakan bahawa faktor penglibatan remaja dalam aktiviti seksual ini kebanyakannya disebabkan oleh diri sendiri dan juga pengabaian daripada ibu bapa dan seterusnya adalah perkembangan media dan teknologi yang menyebabkan mereka terdedah dengan informasi-informasi yang tidak tepat dan terlalu open, terlalu yang tanpa ditapis, tidak bersesuaian dengan umur mereka. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Saya bagi teruskan webinar ini dengan panel-panel yang seterusnya. Okey, terima kasih Saudari Putri Husnamiani atas perkongsian sebentar tadi. Jika kita recap balik apa yang Putri Husnamiani bincangkan tadi, kita dapat lihat pelbagai isu-isu seksualiti dalam kalangan remaja seperti pembuangan bayi, kehamilan luar nikah, pergaulan bebas dan sebagainya. Perkara-perkara ini diyakini memberi kesan terhadap individu yang terbabit serta masyarakat di sekeliling mereka. Justru itu saya ingin meneruskan perbincangan ini tentang kesan-kesan pelibatan remaja terhadap masalah sosial ini kepada setiap golongan masyarakat. Perkara ini akan dibincangkan oleh Saudari Siti Nomaisara. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Dengar suara? Dengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada hadirin kita yang sudi hadir untuk program kita pada malam ni. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada saudari pengurusi majlis. Sebelum tu nama saya Siti Nomaisara binti Rahimi selaku panel kedua untuk program kita pada malam ini. So berkenaan dengan soalan yang diadukan sebentar tadi iaitu kesan pelibatan remaja terhadap masalah sosial. Sebenarnya terdapat banyak kesan yang dapat dilihat disebabkan keterlibatan remaja ni dengan masalah-masalah sosial seperti yang telah disebutkan oleh panel kita yang pertama Putri Husnamiani. Dan jika para hadirin boleh lihat di slide pembentangan terdapat 3 kesan utama iaitu kesan terhadap individu, kesan terhadap keluarga dan juga kesan ke atas masyarakat dan juga persekitaran. Jadi saya ingin olahkan dahulu berkenaan dengan kesan terhadap individu. Jadi antara kesan yang dapat dilihat iaitu terdapat perubahan
dari segi sikap dan juga tingkah laku remaja ataupun individu itu sendiri. Kita dapat lihat terdapat perubahan dari segi sikap individu ataupun remaja yang suka menyendiri ataupun sudah mula pandai memberontak dan sebagainya. Perkara ini boleh saya kaitkan dengan satu teori yang diperkenalkan oleh seorang tokoh psikologi terkenal daripada Amerika, iaitu Albert Bandura. Albert Bandura ni dia ada menyebut bahawa seseorang individu itu bertingkah laku berdasarkan persekitaran dengan melihat orang ataupun kawasan di sekeliling dia. Jadi seperti yang kita tahu, umur remaja ni bukan satu umur yang sangat mudah untuk individu itu terpengaruh dengan apa-apa yang berlaku di sekitar dia. Jadi jika individu ini mula terpengaruh dengan masalah sosial melalui persekitarannya dengan menghadiri parti-parti liar atau sebagainya, perkara ini akan merosakkan pemikiran dan juga tingkah laku individu dan juga remaja. Selain itu, kesan ini juga dapat merosakkan disiplin dan juga jati diri remaja itu sendiri. Ramai yang terlibat dengan masalah sosial ni, dia akan banyak membuang masa dengan pergi berfoya-foya bersama rakan-rakan dan telah mula mengabaikan pelajaran pendidikan yang merupakan tunjang utama bagi kebanyakan golongan remaja. Dan individu atau remaja ini juga akan suka membantah dan memprotes sekiranya keinginan mereka tidak dipenuhi, kerana merasakan kebebasan ni adalah salah satu cara untuk golongan remaja ni melepaskan stres atau sebagainya. Remaja ni juga diturut suka untuk menerima nasihat dan juga teguran apabila terlibat dengan masalah sosial ni. Hal ini kerana remaja dia akan lebih mengutamakan rakan sebaya dalam segala hal, pasal diri mereka ni telah cukup besar sehingga tidak mahu menerima nasihat dan juga teguran langsung daripada ibu bapa ataupun orang di sekelilingnya. Seterusnya ialah kesan masalah sosial ni kepada ibu bapa. Kesan keterlibatan remaja ni dari segi aspek kesan kepada ibu bapa dapat dilihat apabila remaja ataupun individu ni sedang hilang perasaan hormat kepada ibu bapa kerana merasakan tiada keperluan untuk mereka menghormati orang tua dan merasakan jalan ataupun pilihan yang dipilih adalah jalan yang baik. Jadi kurangnya juga ada berhadapan dengan ahli keluarga ataupun ibu bapa sering berlaku sekiranya remaja dia telah terlibat dengan masalah-masalah sosial. Jadi selain itu juga sering berlaku perselisihan faham dalam kalangan ibu bapa dan juga golongan remaja ni dalam usaha ibu bapa ni untuk nak bantu anak-anaknya. Sebagai contoh saya bagi, sekiranya anak-anak telah pun terdedah dengan masalah sosial, kebanyakan ibu bapa, kebanyakan orang tua ni dia akan ambil langkah untuk berbincang. Tetapi mungkin cara ibu bapa approach golongan remaja ni agak kurang bersesuaian dengan apa yang diingini oleh remaja, menyebabkan masalah tidak dapat diselesaikan bahkan menjadi lebih buruk. Dan juga hubungan kekeluargaan ni turut menjadi longgar lah. Dan sebagai contoh, sebab tadi lagi sesi perbincangan di meja makan bersama ahli keluarga sebagai contoh, kerana remaja ni disering keluar mencari kebebasan di luar struktur institusi keluarga bersama rakan sebaya lah, sehingga tak ada lagi masa yang diluangkan dan dikongsikan bersama ahli keluarga. Dan kesan yang terakhir berdasarkan slide yang telah dipaparkan, iaitu kesan keterlibatan remaja kepada masyarakat dan juga persekitaran. Seperti yang kita tahu, negara kita Malaysia ni merupakan sebuah negara yang sangat indah dan sedang membangun dari segi pendidikannya, ekonominya dan sebagainya. Sekiranya masalah ini tidak dapat dikekang dari awal, semestinya negara kita ni akan ditumbuhilah dengan masyarakat yang tidak berakhlak dan juga berilmu pada masa akan datang.
Dan juga saya dapat kaitkan di sini berdasarkan satu keratan akhbar daripada Berita Harian bertarikh 11 November 2019. Keratan ini memetik berkenaan kesalahan dan masalah sosial dalam kalangan remaja dia masih membimbangkan, masih di tahap membimbangkan, di mana statistik menunjukkan terdapat peningkatan tangkapan pelajar yang masih remaja dalam jenayah sosial di antara tahun 2017 dan juga sehingga tahun 2018. Jadi peningkatan jenayah dan masalah sosial dalam kalangan remaja ni dia amat membimbangkan masyarakat kita hari inilah, kerana masa depan negara ni seperti kita tahu, masa depan negara bermula dengan tunjang dan juga tonggak belia yang berilmu dan berakhlak mulia. Jadi sekiranya perkara ini tidak dikekang, jadi negara kita akan melahirkan masyarakat yang tidak bermoral pada masa akan datang. So seterusnya ialah masalah sosial juga dapat merosakkan pemikiran remaja terhadap istilah-istilah berkaitan seksual itu sendiri. Kerana menurut seorang pakar perundi motivasi bernama Akhi Fairuz, kalau para hadirin kenal, beliau merupakan seorang ML Studio speaker. Beliau ni ada menyebut bahawa penggunaan internet hari ini dia telah disalahguna oleh masyarakat, dan terutamanya yang menyalahgunakan internet adalah golongan remaja. Jadi ekoran pengetahuan berkenaan pendidikan seksual ni masih jadi satu topik perbincangan yang sukar untuk kita bincangkan secara telus dan detail bersama para remaja, menjadikan seseorang individu tu mencari jawapan berkenaan dengan kemusykilan dan juga berkenaan dengan keraguan mereka terhadap pendidikan seks dan juga seksual ni melalui dengan melayari laman-laman sesawan yang tidak sepatutnya, tidak sewajarnya, sehingga meningkatkan kebarangkalian berlakunya kesalahan, perolahan dan pentaksiran istilah seks dan juga seksual itu bercanggah dengan istilah yang sepatutnya diketahui. Jadi kesan ni akan menanam satu pemikiran yang tidak sihatlah kepada golongan remaja, terutamanya saya bagi contoh, remaja lelaki terutamanya dia akan apabila mula terdedah dengan masalah-masalah sosial ataupun mencari jawapan melalui kemusykilan mereka menggunakan laman sesawang, remaja-remaja ni akan remaja lelaki terutama ni dia akan merasakan dan menganggap wanita itu sebagai satu sumber ataupun subjek seks semata-mata, dan remaja perempuan pula akan merasakan istilah seks ataupun seksual ni ada satu istilah yang sangat mengaibkan dan tidak patut dibincangkan oleh mana-mana pihak. Jadi sekiranya perkara ini berlaku, perkara seperti ini sebenarnya telah merosakkan tanggapan remaja lah terhadap seks, terhadap istilah seks dan seksual, serta perkara ini akan merosakkan kelahiran masyarakat yang berfikiran terbuka dalam menangani sebarang masalah dengan pendidikan seks dan juga pendidikan seksual. Jadi itu saja berkenaan dengan kesan permasalahan sosial kepada remaja. Jadi saya serahkan kepada pengurusi majlis untuk teruskan kepada panel seterusnya. Okey, terima kasih Siti Nurmaisarah. Kiranya daripada apa yang Siti Maisarah terangkan tadi, saya dapati kesan permasalahan sosial ini dilihat sangat memberi impak yang besar kepada setiap golongan menurut apa yang dikongsikan sebentar tadi. Ia dilihat permasalahan sosial ini boleh menyebabkan remaja kurang berdisiplin, sukar menerima nasihat, kurang adab dan sebagainya. Malahan masyarakat juga terkesan dengan peningkatan jenayah serta masalah sosial ini. Dikirakan setiap golongan masyarakat terkesanlah akan permasalahan sosial yang sering berlaku pada masa sekarang ini. Jadi saudari Siti Nurmaisarah, saya ingin bertanya, apakah peranan remaja serta ibu bapa sendiri yang merupakan golongan yang paling dekat dengan remaja dalam mengatasi permasalahan ini? Okay, terima kasih sekali kepada pengurusi majlis. Memang betul semua pihak haruslah memainkan peranan yang jitu dalam menangani permasalahan ini. Tapi tahukah kita siapa yang jadi tonggak kepada perubahan permasalahan ini? Jadi pada pandangan saya sebenarnya individu atau remaja itu sendiri perlu menjadi tunjang dalam menyelesaikan kemelut permasalahan ini. Kenapa saya mengatakan individu itu perlu menjadi tunjang kepada perubahan ini? Kerana saya
berpegang kepada ayat daripada kitab suci umat Islam, iaitu kitab Al-Quran, yang menyatakan bahawa sesungguhnya Allah ataupun Tuhan dia tidak akan merubah sesuatu keadaan ataupun sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi melalui petikan ayat ini dapat saya jelaskanlah bahawa individu atau remaja ini perlu memainkan peranan yang penting dengan cara menjaga maruah keluarga dan juga masyarakat dengan lebih terbuka untuk mempelajari ilmu-ilmu baharu melalui platform-platform yang betul. Seterusnya juga aspek penjagaan dan pelindungan diri haruslah diketahui dan dipelajari melalui sumber-sumber yang sahih semata-mata. Seperti contoh melayari portal-portal berdaftar, itu portal daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan sebagainya, supaya konsep pembelajaran yang sebenar dapat dipupuk dan diperoleh sebaiknya oleh remaja tersebut. Antara aspek penjagaan diri yang perlu diketahui dan diperoleh sebaiknya oleh remaja tersebut ialah remaja perlu mengetahui jenis-jenis sentuhan, sama ada sentuhan itu sentuhan yang selamat ataupun sebaliknya, serta perlu mengetahui saluran yang sepatutnya dikunjungi sekiranya berlaku sebarang masalah berkenaan dengan penjagaan dan juga perlindungan diri. Remaja juga dia haruslah melindungi diri dengan mendapatkan vaksin HPV bagi remaja perempuan, terutamanya untuk nak elakkan terkena penyakit kanser cervix dan penyakit berkaitan dengan kelamin. Saya juga difahamkan kanser merupakan penyebab kematian tertinggi di Malaysia dan kanser cervix merupakan salah satu penyumbang tertinggi kematian di Malaysia. Jadi oleh itu kesedaran dan juga pencegahan yang harus diketahui dan diambil oleh remaja bagi elak terkena penyakit ini ialah dengan mendapatkan suntikan vaksin vaksin HPV di mana-mana klinik kesihatan kerajaan maupun swasta. Dan bersyukurnya kita pada hari ini kerana kerajaan Malaysia dia telah mengeluarkan dana untuk mendapatkan suntikan vaksin kepada seluruh remaja, terutamanya pelajar sekolah menengah. Dan selain itu juga STDs ataupun sex transmitted diseases, dia juga merupakan satu perkara yang sangat ditakuti oleh masyarakat kita hari ini. Dan dan langkah haruslah diambil untuk mengelak diri daripada terkena STDs ini adalah dengan cara kita perlu melakukan pemeriksaan secara berkala sekurang-kurangnya setahun sekali untuk mengetahui tahap kesihatan seksual kita berada pada tahap yang terbaik ataupun sebaliknya. Selain itu juga remaja ataupun individu juga dia perlu mengetahui dan memahami adab pergaulan yang selamat di antara rakan-rakan berlainan jantina. Hal ini kerana pergaulan yang sihat menyumbang kepada tumbesaran pemikiran yang sihat. Sebagai contoh, remaja ni perlu mengelakkan diri pada menggunakan kata-kata yang berbau lucah ataupun kesat semasa berbual dengan rakan sebaya. Serta remaja ini perlu menjaga batas sewaktu bergurau. Sebagai contoh, elakkan diri daripada bertepuk tampar dan sebagainya. Walaupun ini nampak hanyalah sebagai gurauan dan isunya nampak kecil, tetapi penjagaan kendiri sejak awal ni mampu cegah pelbagai kemungkinan yang akan berlaku di masa akan datang. Jadi remaja ni dia harus dapatkan maklumat berkaitan seks dan seksualiti ini melalui sumber-sumber yang sahih. Sebagai contoh seperti ibu bapa yang mempunyai pengetahuan berkenaan pendidikan seks dan juga seksual, guru kaunselor dan portal-portal bertaliah. Para remaja ni perlu buang rasa malu dan juga segan untuk bertanya kerana perkara ini akan menimbulkan satu konsep pemikiran yang tidak sihat sekiranya remaja hanya berdiam diri. Sekiranya remaja tidak mengetahui apa itu pendidikan seks dan juga seksual. Dan kebanyakan remaja akan mengambil penyelesaian masalah yang mudah dengan mencari maklumat ataupun jawapan katanya yang diingini itu di internet, seperti remaja ini melayari laman-laman web yang tidak sepatutnya, iaitu Pornhub dan sebagainya, dan akan meningkatkan kebarangkalian berlakunya salah faham yang lebih rumit di masa akan datang. Sebagai contoh,
akan berlakunya ketagihan pornografi dan sebagainya. Saya difahamkan melalui satu pembacaan yang telah saya buat di pautan berita harian online bertajuk 80% kanak-kanak berumur 10 hingga 17 tahun ni telah pun terdedah dengan tontonan pornografi. Dan juga kanak-kanak dan juga sebanyak 89% remaja berumur 13 hingga 17 tahun telah pun mempunyai ketagihan menonton pornografi. Statistik ini menunjukkan bahawa mungkin pada awalnya remaja ni hanya ingin menyelesaikan keraguan dan kemungkinan yang dihadapi oleh mereka dengan menonton laman-laman seperti yang kita ketahui seperti Pornhub dan sebagainya kerana mereka malu untuk bertanya kepada ibu bapa dan guru-guru sekiranya mereka mempunyai keraguan berkenaan dengan isu berkaitan pendidikan seks dan juga seksual. Oleh itu untuk mengelak berlakunya ketagihan terhadap pornografi dan pelbagai masalah lagi, remaja perlu bijak dalam menyelesaikan kemelut sosial yang dihadapi ini dengan mencari saluran-saluran yang sahih dan juga berdaftar. Seterusnya, berdasarkan slide peranan ibu bapa dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh remaja ini, antara peranan ibu bapa yang paling utama ialah ibu bapa perlu bijak dalam membahagikan dan meluangkan masa untuk anak-anak. Sebelum tu kejap slide. Boleh saya minta host tukar slide seterusnya? Hello? Slide peranan ibu bapa kan, Hello? Siti Nurhasara? Slide peranan ibu bapa. Dia dah buka slide peranan ibu bapa. Okay, seterusnya ialah peranan ibu bapa dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh remaja ni. Terdapat 4 langkah yang telah ditulis di paparan skrin sekarang. So antara peranan ibu bapa yang paling utama ialah ibu bapa ni perlu bijak dalam membahagikan dan meluangkan masa untuk anak-anak. Kerana statistik masalah sosial ni menunjukkan bahawa kadar pelibatan remaja terhadap masalah sosial di bandar adalah lebih tinggi berbanding di kawasan-kawasan pedalaman. Ini kerana kebanyakan ibu bapa di kota adalah ibu bapa yang berkejaya dan memerlukan mereka untuk bekerja lebih masa. Jadi kesibukan untuk menyara dan memberikan nafkah yang terbaik untuk anak-anak ni menyebabkan mereka terleka sehingga tiada masa yang dapat diluangkan kepada anak-anak kerana ibu bapa ni yakin bahawa duit dan juga wang ringgit ni dapat membahagikan keluarga mereka lah. Jadi anak-anak terutamanya golongan remaja yang sedang meningkat dewasa ni perlu diberikan perhatian yang lebih dengan caranya mengetahui siapakah rakan-rakan sebayanya, di mana tempat atau lokasi yang sering dikunjungi di luar pengawasan ibu bapa dan sebagainya. Selain itu juga ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam mengawasi perilaku anak-anak. Ibu bapa ni perlu peka terhadap perubahan perilaku anak-anak sama ada anak-anak ini berperilaku negatif ataupun positif. Jika anak-anak ni dia mula berperilaku negatif seperti mula menyendiri, tidak mahu ke sekolah dan sebagainya, ibu bapa ni haruslah memainkan peranan lah untuk menyekat perkara ini dengan ajak berbincang dengan berhemah untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang diingini. Semestinya perbincangan secara berdiplomasi dan juga berhemah ni dapat ubah persepsi anak-anak terutamanya golongan remaja ni bahawa ibu bapa ni sememangnya adalah tempat yang selamat lah untuk berkongsi masalah dan sebagainya. Sampai itu juga penyediaan pendidikan yang secukupnya haruslah diberikan oleh ibu bapa supaya anak-anak ni telah ditanamkan ilmu yang betul berkenaan sesuatu perkara agar tidak mudah terjebak dengan
masalah-masalah sosial remaja pada hari ini. Jadi penyediaan pendidikan yang diberikan ini mampu menjadi satu guideline untuk remaja ni menjaga dan melindungi diri mereka sekiranya mereka perlu encounter dengan masalah-masalah sosial yang dibawa oleh rakan-rakan sebaya mereka. Sama ada masalah ni dibawa di sekolah maupun di luar sekolah. Dan akhir sekali ialah peranan ibu bapa dalam memantau penggunaan media sosial anak-anak. Seperti yang kita tahu, penggunaan telefon pintar ni bukan lagi jadi satu perkara yang asing lah dalam masyarakat kita hari ini. Kerana kemudahan untuk nak dapatkan akses capaian internet juga sudah berada di mana. Jadi utamanya pada kebelakangan ini, di mana Perintah Kawalan Pendidikan dilaksanakan dan memaksa ibu bapa untuk membelikan telefon pintar bagi kemudahan pembelajaran secara atas talian kepada anak-anak. Walaupun mungkin kegunaan telefon pintar ni adalah bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkini dan juga untuk melancarkan proses PDPR, akan tetapi siapa tahu penggunaan ini akan menjadi songsang sekiranya remaja tidak menggunakan kemudahan ini untuk tujuan yang sepatutnya. Oleh itu ibu bapa perlu sentiasa memantau penggunaan telefon pintar anak-anak sama ada mengetahui laman sesawang yang sering diakses oleh anak-anak ataupun memberikan curfew agar dapat menghadkan penggunaan telefon pintar untuk nak akses laman-laman yang tidak diingini. Jadi itu sahaja pendapat saya berkenaan dengan peranan dan saya serahkan kepada pengurusi majlis. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudari Siti Nomaisara atas penjelasan yang diberikan sebentar tadi. Okey, melalui penjelasan saudari Siti Nomaisara sebentar tadi, pemasaran sosial sangat memberi kesan kepada semua pihak dan ia jelas menunjukkan bahawa ibu bapa sangat berperanan dalam mendedahkan pendidikan seks ini kepada remaja. Tapi jika kita lihat di sekolah sekarang juga telah menitik beratkan pendidikan seks ni dan menjadikan ia salah satu silibus di sekolah. Jadi, adakah setakat itu sahaja peranan sekolah atau terdapat golongan lain, badan-badan kebajikan lain yang berperanan dalam mendedahkan kepada remaja tentang isu seks ini supaya remaja di luar sana boleh jadikan rujukan untuk mereka pada masa akan datang? Dan adakah pendidikan seks ini merupakan solusi yang terakhir kepada permasalahan sosial dalam kalangan remaja? Dipersilakan saudari Azhana Awanis untuk menjelaskan lebih lanjut tentang perkara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh. Salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis Ailani Izlin atas soalan yang amat baik saya kira. Baik, seterusnya saya akan meneruskan perbincangan ini dengan peranan sekolah untuk mengatasi masalah golongan remaja. Seperti yang semua sedia tahu, sekolah adalah sebuah institusi yang juga dikira penting untuk memainkan peranan mengatasi dan menangani masalah pelibatan remaja terhadap masalah sosial. Tanggungjawab dan tugas pendidik merupakan satu amanah yang besar dan berat untuk melahirkan generasi yang berkualiti. Justru itu, di sini dapat dilihat cara yang boleh diambil oleh pihak sekolah ialah menganjurkan program pendidikan seksual di sekolah sebagai pendedahan awal kepada remaja. Contohnya, pihak sekolah juga boleh mengambil langkah yang efektif untuk menitikberatkan dan menjadikan pendidikan seks sebagai satu subjek supaya pelajar dapat mendapat pendedahan berkenaan pendidikan seks dengan lebih awal dan terperinci. Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga telah mencadangkan kepada Kabinet agar pendidikan seks ini diperkenalkan dalam sistem pendidikan negara. Itu berikutan kerana negara luar, pendidikan seks ini memang telah didedahkan di sekolah dengan lebih awal kepada remaja. Okey, kedua pula, pihak sekolah juga melaksanakan pendidikan kesihatan dan pendidikan jasmani dengan lebih serius kerana di dalam subjek tersebut banyak menekankan aspek pendidikan seks itu sendiri yang diajar seperti isu perkahwinan, peranan dan tanggungjawab keluarga. Masalah pembuangan bayi, isu-isu kekeluargaan, seks abnormal juga turut disertakan di dalam
subjek itu sendiri yang boleh menambahkan pengetahuan golongan remaja berkaitan seks. Seterusnya, yang ketiga, sesi kaunseling juga merupakan langkah yang terbaik untuk mengatasi masalah sosial remaja ini. Guru kaunseling boleh membantu remaja yang bermasalah dengan pengalaman dan pengetahuan yang diperolehi oleh guru tersebut. Pelajar juga akan merasakan lebih berkeyakinan untuk membincangkan masalah isu seks dan mengadu masalah mereka yang dihadapi untuk mencari jalan penyelesaian dengan bantuan guru tersebut. Yang keempat, sekolah boleh membuat pemantauan perkembangan kognitif remaja, terutamanya remaja di peringkat menengah atas. Kerana remaja di peringkat atas ini lebih terdedah kepada masalah berkaitan seks dan memerlukan pemantauan yang rapi daripada pihak guru dan sekolah. Seterusnya, saya akan sambung pada peranan badan dan pihak berwajib. Badan dan pihak berwajib mempunyai peranan yang penting untuk mengatasi dan menangani masalah pelibatan remaja ini. Dapat dilihat di skrin, menurut laporan kajian mendapati lebih daripada 50% remaja pernah berbincang dengan rakan-rakan mereka mengenai seks ini. Pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan dalam permasalahan mereka dan lebih membimbangkan sebanyak 64.4% remaja dan pelajar sekolah pernah membaca dan menonton gambar atau video lucah di media sosial. Ini lebih membimbangkan pihak berwajib lah dan kita sebagai ibu bapa. Disuruh itu, pihak berwajib boleh menyampaikan mesej dengan memaparkan maklumat berkenaan pendidikan seksual yang betul melalui pengiklanan, poster info dan sebagainya. Selain itu, dengan mengadakan kempen kesedaran kepada golongan remaja juga merupakan langkah yang baik untuk mengatasi masalah sosial remaja. Contohnya, badan berwajib menganjurkan satu kempen berkaitan pendedahan seks kepada remaja dan kesan pendidikan seks supaya mereka lebih terbuka dan menambahkan ilmu pengetahuan berkenaan pendidikan seks. Seterusnya, badan dan pihak berwajib juga boleh menyediakan talian hotline seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan lebih banyak supaya bertujuan untuk membantu remaja ini menyelesaikan kemusykilan mereka terhadap isu-isu sensitif yang melibatkan pendidikan seks dengan lebih terperinci. Seterusnya saya akan sambung perbincangan kita pada malam ini dengan solusi permasalahan sosial. Pendidikan seks adalah solusi permasalahan dalam kalangan remaja. Terdapat di sini terdapat 3 solusi bagi membendung masalah ini. Dapat dilihat di skrin bahawa remaja akan mendapat pemahaman dengan lebih tepat dengan cara didikan yang betul berkaitan seks tersebut daripada orang yang lebih berpengetahuan, berpengalaman dan berpendidikan tinggi tentang pendidikan seks ini seperti guru. Saya faham walaupun terdapat isu yang mengatakan bahawa guru bukanlah orang yang pakar dalam bidang seks untuk mengajar pendidikan seks, namun terdapat beberapa kursus ataupun subjek di sekolah yang akan diikuti oleh guru untuk memberikan maklumat yang tepat dan betul kepada pelajar, dan informasi tersebut telahlah ditapis bersesuaian dengan umur-umur pelajar tersebut. Seterusnya, membantu ibu bapa dalam mendidik anak-anak tentang seks. Tidak semua ibu bapa bersedia untuk mendidik anak-anak mereka berkenaan seks dan menganggap seks ini terlalu peribadi untuk diceritakan kepada anak-anak mereka, ataupun ada yang merasakan bahawa seks ini akan membebankan anak-anak mereka serta boleh mendekatkan anak-anak mereka dengan perkara-perkara yang negatif ataupun gejala seksual. Dan mungkin ibu bapa ini sendiri tidak tahu macam mana untuk memulakan penceritaan tentang pendidikan seks ini kepada anak mereka. Seperti saudari Siti Norman Sarah katakan tadi, ada juga ibu bapa yang terlalu sibuk dengan kerjaya dan tidak ada masa untuk membincangkan perihal seks kepada anak-anak mereka dan menyebabkan anak-anak mereka mendapatkan maklumat yang tidak tepat dan salah daripada sumber yang lain. Oleh itu, solusi yang ketiga, ibu bapa perlulah bijak mengatur masa supaya anak-anak dapat meluangkan masa bersama kita dan agar anak-anak tidak merasa terabai dan memastikan anak-anak lebih yakin dan tidak mudah terpengaruh dengan gejala sosial yang tidak sihat. Terusnya, next slide.
Seterusnya, ini adalah cadangan untuk topik-topik yang sesuai dicadangkan sekiranya pendidikan seks dijadikan satu subjek yang diajar secara menyeluruh di sekolah. Pendidikan seks adalah topik-topik yang akan diajar mengikut kesesuaian umur pelajar masing-masing dan informasi yang akan disampaikan perlulah ditapis sebelum diajar. Topik-topik ini juga telah diguna pakai di negara-negara lain dalam pendidikan seks dan tidak salah untuk kita di Malaysia mewujudkan perkara yang sama bagi membendung penularan gejala seksual dalam kalangan remaja. Dapat anda lihat di sini di skrin adalah tajuk-tajuk yang sesuai untuk dijadikan satu subjek, iaitu yang pertama, perkembangan fizikal manusia, kedua, perhubungan dan pergaulan melibatkan keluarga, rakan sebaya, hubungan romantik dan hubungan istimewa, ketiga, kemahiran peribadi, keempat, tingkah laku seksual, kelima, sexual health and yang keenam, masyarakat dan budaya. Akhir sekali dapat saya simpulkan adalah matlamat kita sebenarnya adalah ingin memberitahu kepada semua bahawa gejala seksual remaja ini dapat dibendung dengan adanya pendidikan seks di Malaysia. Baiklah, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Azhana Awani serta barisan panel yang lain atas penjelasan yang cukup lengkap dan menarik sebentar tadi. Apa yang saya dapat simpulkan melalui perbincangan sebentar tadi, remaja dan pendidikan seks adalah merupakan gabungan yang penting pada masa kini. Remaja perlu mengetahui tentang pendidikan seks ini supaya dapat mengelakkan permasalahan sosial yang memberi kesan yang besar kepada mereka. Melalui apa yang dibincangkan oleh panel-panel tadi, saya dapati pelbagai saluran atau pihak-pihak yang berperanan yang membolehkan remaja mendapat sebarang bantuan, informasi berkaitan isu-isu seksualiti ini. Perkongsian ini diharapkan dapat membantu anda semua di luar sana. Okey, saya tidak akan melengahkan masa, justru itu saya akan membuka sesi soal jawab sekiranya para hadirin ada sebarang persoalan atau pertanyaan berkaitan topik kita pada malam ini. Hello, Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Dengar-dengar. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Syazli, berumur 18 tahun. Saya nak tanya soalan. Apakah peraturan asas yang sepatutnya dilaksanakan untuk mengurangkan rasa malu atau segan anak-anak untuk bertanya tentang topik pendidikan seks ini? Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Okey, barisan panel boleh menjawab soalan ini? Okay, saya akan jawab soalan ini. Terima kasih kepada yang bertanya. Menurut saya tiada istilah mengusik, mengejek semasa sesi pembelajaran dilaksanakan dan tidak juga istilah soalan bodoh kerana pengajar perlu mengambil cakna terhadap sebuah bentuk soalan yang dikemukakan. Menurut pandangan saya lah. Okey, terima kasih saudari Azhana Awani atas jawapan yang diberikan. Saya buka lagi jika ada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan. Assalamualaikum, saya nak tanya. Saya ada soalan. Okey, boleh perkenalkan diri? Saya Syafiqah, berumur 20. Saya tanya, bagaimana mempersiapkan diri untuk bercakap tentang seks? Okey. Kita jawab. Okey. Okey, saya jawab soalan ni. Bagaimana mempersiapkan diri untuk bercakap tentang seks? Kita mestilah berbincang, tentukan mesej dan nilai yang ingin disampaikan. Persiapkan diri untuk tangani pandangan remaja yang mungkin berbeza dengan pandangan sendiri. Okey, contoh. Contoh yang bertanya tu remaja yang berumur 13 tahun. So, kita mestilah kena rasional. Kita kena jawab soalan dia mengikut kesesuaian umur dia. Bukannya kita bagi pendedahan yang melebihi usia. Sama juga macam tadi Azhana Awani ada terangkan pasal topik-topik. Topik-topik tu semua dalam pendidikan seks semua kita filter, kita bertapis supaya remaja tak dapat informasi yang di luar
informasi tu di luar konteks pengetahuan dia yang sepatutnya. Okey, terima kasih saudari Putri Husnani. Jadi saya akan buka lagi jika ada sebarang soalan yang ingin ditujukan buat panel. Hello, Assalamualaikum. Okey, salam. Saya Aina Sofia. Okay, saya nak tanya, macam kan isu seks ni macam sensitif. So macam boleh ke macam kalau pelajar lelaki dengan pelajar perempuan, like sewaktu proses nak bagi pendidikan seks tu, pelajar lelaki dan perempuan dalam satu program ataupun asingkan? Sebab macam sensitif. Okey, itu soalan saya. Okey, terima kasih saudari Aina Sofia atas soalan yang diberikan. Minta panel untuk menjawab soalan ini. Okey. Terima kasih kepada yang bertanya. Saya okey ke? Hello? Okey. Dengar. Okey, terima kasih kepada yang bertanya, Aina Sofia. So berkenaan soalan yang ditanyakan, boleh ke kita ajar pendidikan seks dan juga pendidikan seksual ni kepada pelajar lelaki dan perempuan dalam satu kelas atau satu program? Jadi pada pendapat dan juga pandangan saya, sebaiknya sebaiknya pengajaran ini harus diasingkan kerana pelajar perempuan atau remaja perempuan ni biasanya dia akan lebih sensitif. Dia akan lebih sensitif berkenaan dengan topik perbincangan mengenai seks dan juga seksual berbanding lelaki. Dan juga kalau untuk remaja lelaki, kebanyakan remaja lelaki ni diorang akan lebih menyakat daripada bertanyakan soalan yang sepatutnya, sewajarnya ditanya. Jadi bagi pendapat saya, sepatutnya pelajaran ni harus diasingkanlah bagi remaja lelaki dan juga wanita supaya sesi perbincangan mengenai pendidikan seks dan juga seksual ni menjadi lebih telus dan juga efektif. Itu bagi pendapat saya. Okey, terima kasih buat saudari Ismail Rahimi. Okey, saya buka juga soalan lagi, mungkin lagi 2 atau 3 soalan untuk ditujukan. Ada apa soalan ke? Kalau tak ada, saya pergi ke chat, ke ruangan chat ni saya dapati ada satu soalan ya. Dari Nur Izaiti. Okey, Assalamualaikum. Saya Nur Izaiti. Saya nak tanya macam mana guru hendak mengajar pendidikan seks di dalam kelas tanpa ada isu sensitif, tetapi dalam masa yang sama nak jadikan topik itu menarik. Soalan daripada Nur Izaiti. Saya harap para panel boleh menjawab soalan ni. Okey. Macam mana guru nak mengajar pendidikan seks dalam kelas tanpa ada isu sensitif? Saya rasa dekat chat box tu ada yang lebih pakar menjawab soalan tu. Cikgu Rabia tu dah jawab, sebagai guru sentiasalah rujuk di SKP apabila mengajar, insya-Allah akan membantu guru. Rujuk berkeliling dan rujuk pentadbir. Okey, tu betul. Maknanya kita mestilah balik kepada, contoh kalau in case kita ada subjek pendidikan seks ni, walaupun sekarang memang ada, tapi sebagai sukatan yang dalam silibus PJPK. Kalau in case ada subjek ni, subjek pendidikan seks secara menyeluruh, kita akan pendedahan tu mestilah macam yang diterangkan tadi, mestilah mengikut kesesuaian umur, supaya tak terlebih overexpose lah, kita tak teroverexpose benda tu. Kita boleh bagi untuk buat dia lagi jadi topik, nak buat jadikan topik tu menarik, kita boleh tunjukkan video, kita boleh buat infografik, macam punya carta infografik tu tanpa ada isu sensitif ni. Sebab kalau adanya pendidikan seks ni, kita akan asingkan lelaki dan perempuan. Jadi isu-isu sensitif tu insya-Allah kita
InsyaAllah tak akan timbul lah. Kalau perempuan mestilah ada soalan-soalan peribadi yang dia nak tanya, and lelaki pun mestilah ada soalan-soalan peribadinya. So kalau kita asingkan, InsyaAllah tak timbul isu-isu sensitif. And lebih terbuka lah untuk pelajar. Okey, terima kasih Puteri Husnaminani atas penjelasan yang cukup jelas tadi. Terdapat lagi satu lagi soalan di ruangan chat ni daripada Nur Adibah Hassan. Assalamualaikum, hai saya Adibah. Saya ada soalan. Pada pendapat panel, pada usia berapakah yang paling sesuai untuk beri pendedahan mengenai pendidikan seks ini? Bagaimana panel? Boleh menjawab sedikit soalan ni? Bagaimana? Ada panel yang boleh menjawab soalan ni? Okey, umur yang sesuai adalah peringkat menengah, tapi tak salah pun kalau kita nak bagi pendedahan dekat kanak-kanak, cuma ianya terlalu awal. Kalau kanak-kanak tu mungkin kita akan beri pendedahan berkenaan kesihatan, sistem-sistem kesihatan badan, perlindungan dan keselamatan diri. And kalau untuk pendedahan yang lebih detail kot, mungkin bermula umur 13 tahun. Nipu. Sorry. Bermula umur 15 tahun. Tingkatan 3. Okey, terima kasih Puteri Husnaminani. Boleh keluar tipu-tipu tu. Okey, kita buka lagi satu soalan sebab kita kesusahan masa. Kita buka lagi satu soalan. Jika ada sebarang soalan boleh tujukan kepada barisan panel. Hai, saya ada soalan. Okey, perkenalkan diri dahulu. Nama saya Mazatul Akmar, umur 20. Saya nak tanya, pendedahan pendidikan seks ni bermula dari rumah atau dari sekolah? Okey, saya akan jawab soalan ini. Baik, pendidikan seks ini sepatutnya didedahkan oleh ibu bapa dahulu sejak kecil di rumah supaya anak-anak tidak mencari jawapan mudah. Contohnya mereka melayari internet untuk mencari jawapan tersebut menggunakan telefon pintar yang diberikan. Tetapi seperti mereka lihat, seperti guru juga merupakan individu yang penting untuk memainkan peranan utama. Sekurang-kurangnya satu slot khas untuk pendedahan seks di sekolah. Itu sahaja dari saya. Okey, terima kasih saudari Hana Awanis. Memandangkan kita kesesuaian masa, sekarang pun nak dekat pukul 10 dah, so saya akan tutup sesi soal jawab ini. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih barisan panel atas segala jawapan yang diberi. Terima kasih juga buat para hadirin yang sudi bertanyakan soalan dan saya berharap segala persoalan anda terjawab semuanya. Okey, tidak terkecuali juga buat semua yang sudi meluangkan masa menghadiri menyertai webinar kita pada malam ini. Terima kasih banyak diucapkan. Okey, buat pengetahuan semua, webinar ini adalah merupakan pandangan daripada ahli panel saja. Kiranya kami bukanlah pakar, merupakan golongan pakar dalam hal ini. Jika terdapat kekurangan dalam webinar ini, saya mewakili barisan jawatan kuasa program ini memohon maaf terlebih dahulu. Saya akhiri webinar kita pada malam ini dengan serangkap pantun. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda si kelapa bali. Jari disusun maaf dipinta, panjang usia bersua kembali. Sekian itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.